أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung bacaan tafsir Nurul Ihsan jilid yang pertama. Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dalam ayat nida, dalam ayat seruannya Allah Ta'ala menyeru khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita termasuklah daripada orang yang Allah Ta'ala panggil di dalam ayat ini, dan sepatutnya kita berasa kita ni orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk memahami apa yang Allah Ta'ala nak beritahu dalam ayat ni. Sebab ni khusus. Ada pun ayat sebelum daripada ni, ya ayyuhan nas, pada semua manusia, tak kira bangsa, tak kira agama. Sekarang ni Allah Ta'ala panggil orang-orang yang beriman saja pada dia. Mesti ada benda penting yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang Allah Ta'ala kasih semestinya. Sebab nak banding dengan orang yang tak beriman dengan orang yang beriman, pasti orang yang beriman itu adalah orang yang mengasihi Allah Ta'ala, orang yang percaya pada Allah Ta'ala walaupun dia tak pernah nampak, orang yang junjung segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun berat. Maknanya orang yang buat sesuatu dalam keadaan dia tak pernah tengok Allah Ta'ala macam mana. Dengan Nabi sendiri pun kita tak pernah bertemu, tapi katanya Quran kalam Allah, hadis itu adalah kalam Rasulullah, kita junjung, kita patuh, kita buat sungguh-sungguh. Itu orang-orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sudah semestinya ada sesuatu yang istimewa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada orang tersebut. Supaya kita dengan anak kita lah, kita jaga anak kita tak serupa dengan kita jaga anak orang lain. Anak orang lain kita tak beri perhatian lebih daripada perhatian yang kita bagi pada anak. Pada anak lebih nak banding dengan anak orang lain. Baik. Walaupun anak saudara kita, anak saudara ni kira ada darah daging lagi dengan kita. belah adik-beradik kita, tapi nak beritahunya beza antara anak saudara dengan anak sendiri.
Anak sendiri itu ibarat orang yang berimanlah pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, hai segala mereka yang beriman. Kalau turut terjemuh ayat yang Allah Ta'ala sebut, amanu maknanya telah beriman. Gitu. Sebab amanu ni fi'il madhi. Bila fi'il madhi dia menunjukkan telah, dia menunjukkan pas. Jadi kalau nak terjemuh ikut apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat, maknanya wahai segala mereka yang telah beriman. Gitu. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita? Ista'inu bis sabri was salah. Kata Allah Ta'ala, minta tolong oleh kamu dengan sabar. Ini Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala ajar orang-orang yang beriman supaya minta tolong. Dengan apa? Dengan sabar. So, sabar ni ibarat seperti alat. Ibarat seperti alat. Supaya saya melihat dengan cermin mata. So, saya melihat dengan cermin mata tu adalah alat untuk saya melihat. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala kata minta tolong dengan sabar. So, maknanya sabar ni ibarat seperti alat. Itu dipanggil ba lil isti'anah dipanggil. Dalam Alfiyah Ibnu Malik sebut maji'ul ba'i lil isti'anati wal ilsaq. Ba ni antara fungsi dia diguna oleh orang Arab untuk isti'anah. Ni ayat yang berbentuk isti'anah. Penggunaan ba dengan makna minta tolong. Dengan apa? Dengan makna sebagai alat yang kita guna untuk tolong kita. Ada juga dengan makna ilsaq. Ilsaq ni mubasyarah sesuatu dengan sesuatu, bersentuhan sesuatu dengan sesuatu. Macam Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepala kamu. Dia guna perkataan dengan tu, ba situ tu ba lil ilsaq dipanggil. Nak menunjukkan tangan kita mesti bersentuhan dengan kepala. Tu ketika sapu kepala ambil wuduk tu lah, wamsahu biru'usikum. Tu semua ilmu alat nak faham Quran. Kalau tak nak pakai kitab fiqh, nak kena cukup alat nak faham Quran. Nak mengaji fiqh melalui Quran. Nak mengaji apa? Semua ilmu nak mengaji melalui Quran dan hadis saja. Kena cukup ilmu alat dia nak faham satu-satu ayat yang Allah Ta'ala cerita. Kalau tak cukup ilmu alat, maka tak boleh kita nak pakai Quran ataupun hadis untuk faham satu-satu disiplin ilmu tu. Maka ulama tolong susung pada kita. Baik. Mana? Minta tolong oleh kamu dengan sabar. Yakni sabar tu ibarat seperti alat. Tolong untuk apa? Atas taat. Dia guna perkataan atas tu dah menunjukkan pada kita bahawa taat itu adalah sesuatu yang susah. Taat ni adalah sesuatu yang susah. Baik, sabar ni apa? Sabar ni ulama definisikan dari sudut lughah, sabar ni ialah al-habsu. Habsu ni maknanya kita kurung. Habasa ni tahan. Kita kurung. Kurung perasaan yang ada dalam diri kita supaya dia tak keluar. Sabar atas taat. Taat ni satu benda yang berat. Nak boleh semayang 2 rakaat sunat berat bagi kita yang tak biasa semayang 2 rakaat. Sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum isyak, selepas isyak. Tu kalau tak ada lagi bagus. Kalau tak ada nafsu memang setuju. Baguslah masjid ni tak semayang sunat sebelum isyak. Selepas saja daripada azan, ustaz tu berhenti lambat dah. Kita tak payah semayang sunat sebelum isyaknya. Kalau semayang sunat agak jawab dia lambat pula.
Tu nak menunggu tu kalau buat 2 rakaat tu, masya-Allah. Apalah masjid ni sembahyang sunat lagi, dia kata dah lah berhenti kuliah maghrib lewat dah. Sembahyang sunat pula 2 rakaat sebelum isyak, barulah sembahyang isyak 4 rakaat. Tu bergeliat tubuh kita tu dalam diri ya. Dia tak sabar, dia keluar mulut mula masjid ni dia kata sepatutnya tak buat gitu. Keluar lalu mulut. Keluar lalu tulis surat bubuh dalam peti komen dia tu. Kalau dah kuliah habis lambat tak payahlah sembahyang sunat sebelum. Sembahyang sunat selepas sudah. Ramai orang lewat nak pergi nak keluar pergi ke mana tu. Orang lewat cara lewat lah, orang kalut cara kalut lah. Orang yang nak menunggu cara orang menunggu, mengaji bab menunggu, mengaji bab kalut. Orang kalut cara kalut. Tu semua agama ajar pada kita. Kalut buat cara kalut. Boleh sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Nak tunggu ustaz dia tak tahu pukul berapa nak berhenti ni, ustaz tengah syok pula. Penceramah pula, penceramah jemputan. Takkan penceramah jemputan setengah jam nak lagi. Dia mari daripada puncak Perlis puncak ke dia panggil. Daripada ujung Malaysia Perlis, kita mari suruh dia ceramah pasal apa? Ma'al hijrah. Pukul 8.30 kita suruh berhenti dah. Dia kata baik aku tak payah pergi. Pukul 9 baru dia berhenti. Kita gelisah. Pukul 9 sembahyang sunat pula. Lagi gelisah kita. Tu berat nak buat benda sunat ni. Bukan senang. Tengok orang ni boleh baca, boleh sembahyang. Tengok orang ni boleh baca Quran semuka demi semuka, sejuzuk demi sejuzuk. Tu dia mulazamah lama. Nak boleh duduk di tahap tu nak boleh duduk istiqamah tu. Tu macam-macam rintangan dah dia lalu tu. Jadi sabar ni kurung, perasaan malah simpan biar duduk dalam hati, bangkit bangun juga. Tu dipanggil itu. Tu sabar. Perasaan mengantuk tu simpan, kurung biar duduk. Saya selalu sebut ibarat seperti kalau kita duduk makan di meja ya. Kalau kita lepas kucing kita lopak, naik atas meja lah, bergayuk di pohon kita lah, garu akak kaki dia separuh gatung di kita nak suruh bagi makanan pada dia. Tuan-tuan yang bela kucing yang jinak gitulah, nak makan sekali dengan tuan dia. Kita serabut-serabut ambil saji, tutup dia. Tutup dia, jawab dia tak boleh buat apa. Duduk bawah saji tu. Selesai kita makan nanti, kita ambil sepinggan sisa makanan kita, buka saji bawa dengan pinggan tu, dia pergi je. Ibarat gitu, letak bawah saji tu kan dia tak boleh buat apa. Maknanya kurung dalam diri kita segala kemalasan, segala kejemuan, segala yang duk main dalam diri kita yang menghalang kita daripada nak buat taat pada Allah Ta'ala ni, supaya apa? Supaya boleh berlaku taat tersebut. Kena tinggal. Seronoknya ialah baca WhatsApp. Kurung dalam hati kita perasaan nak sangat tengok WhatsApp tu, tinggal baca Quran. Benda payah sebut senang ya. Benda payah. Biasanya kita bila on saja telefon, tengok yang warna hijau dulu. Buka tekan hijau. Asal nak buka tekan Al-Quranul Karim. Ada juga apps tu. Tak mana apps Quran tu? Takkan nak letak bawah, tak atas sekali. Sebab apa? Hormat pada Quran. Pandai pula dia. Tak atas sekali no Quran, tapi apps WhatsApp duduk mana? Bawah sekali. Buka on je, nyala je, tak tekan hijau dulu. Hak atas tu galik gadak lah. Tu payah, benda susah. Buat apa? Sabar pada taat ni lebih susah daripada sabar atas bala lagi. Baik, tu sabar kurung biar dia duduk dalam diri kita ya. Dengan sabar atas taat dan bala. Itu dua. Gunakan sabar ni untuk tolong kita supaya boleh buat taat dan supaya kita ni boleh menghadapi bala. Gitu. Bertolong dengan sabar. Satu. Yang kedua kata Allah Ta'ala, dan sembahyang. Dua. Yang kedua, Allah Ta'ala suruh kita minta tolong dengan sembahyang. Tu yang Nabi dok buat tu. Bila mana berlaku sesuatu yang tidak diingini ataupun sesuatu yang tidak baik berlaku,
pada diri Rasulullah, maka bersegera Rasulullah ambil wuduk dan solat. Itu yang Nabi ajar. Bila berlaku je sesuatu yang tak diingini, sesuatu yang tak diingini, tak disukai, itu dia panggil musibah tu. Sesuatu yang menimpa kita, asaba yusibu musibun, musibatun, sesuatu yang menimpa diri kita, maka dipanggil musibah. Apabila berlaku sesuatu yang kita tak suka, maka Nabi cara dia ialah bersegera mendirikan solat. Tak kira solat apa, ambil wuduk, selesai ambil wuduk semayang 2 rakaat sunat wuduk, ia juga. Ambil wuduk nak semayang duha, semayang duha nama dia, waktu duha, niat semayang duha. Ambil wuduk habis-habis tak ada semayang, sunat mutlak. Pas kalau diiringi dengan doa hajat, solat hajat nama dia. Solat duha tu jadi solat hajat kalau kita baca doa hajat selepas daripada solat duha. Itu sebut dah tu. Solat hajat ni solat yang boleh diganti dengan solat lain. Maknanya kalau tersepit masa, ustaz berhenti lambat dah kuliah maghrib, lepas ni nak ada semayang hajat pula, ada jemaah suruh semayang hajat, bisik pada ustaz, ustaz ada jemaah suruh kita semayang hajat ni. Ustaz kata tak apa, lepas semayang isyak saya baca doa hajat. Maknanya semayang isyak tu dah ambil tempat solat hajat. Tapi dengan syarat jemaah faham Kalau jemaah tak faham gak, jemaah kata tak semayang hajat tapi nasi buku ambil tak jadi. Bergaduh dengan jemaah pula. Jemaah tak faham. Jemaah nak tunggu semayang hajat betul-betul, semayang hajat 2 rakaat. Barulah dia kata, pakai ambil nasi buku di luar. Kita mengaji, reti semayang hajat ni semayang yang boleh diganti dengan mana-mana solat. Kita pun semayang isyak, iring selepas daripada semayang isyak, doa hajat, jadi dalam solat hajatnya tadi. Jemaah tak faham. Bila jemaah tak faham, jangan buat kecuali kita maklum dulu supaya masyarakat tak keliru. Benda tu ulama jaga. Kita je tak cermat, sebahagian daripada agamawan tak cermat benda-benda ni. Jadi menyebabkan masyarakat kita jadi celaru. Baik. Jadi kalau nak buat biar clear, biar jelas. Kalau masyarakat nampak tak tahu, semayang isyak, lepas semayang isyak salat hajat 2 rakaat, ringkas-ringkas tak apa, 2 rakaat. Jadi je salat hajat. Yang penting solat yang diiringi doa hajat. Baik. Mana tadi? Minta tolong oleh kamu dengan sabar. Satu sabar atas taat dan bala. Satu lagi minta tolong dengan apa? Dan sembahyang. Ini apa? Ini di antara kehebatan sembahyang. Kehebatan solat. Kehebatan solat ni, dalam solat tu ada segala jenis ibadat. Dalam solat ni, dalam solat lah ada ibadat puasa. Dalam solat ni ada ibadat puasa. Bila tuan-tuan masuk je solat, tak ada dah orang boleh makan, boleh minum. Hatta sisa-sisa makanan telan, jawab dia batal sembahyang. Kalau kita puasa, tuan-tuan berpuasa menahan makan dan minum daripada pagi sampai petang, boleh je. Tuan-tuan nak sembang daripada pagi sampai ke petang, nak menunggu tu lama sangat. Dia kata kalau duduk seorang diri, kita pergi bersembang di kedai, duduk di kedai daripada pagi sampai petang nak tunggu maghrib, ada masalah puasa. Tapi semayang ni, walaupun tuan-tuan kena imsak diri daripada makan minum, sembang pun tak boleh, bergerak pun tak boleh, ikut suka kita tak boleh. Tu lebihnya solat berbanding dengan ibadat-ibadat yang lain. Puasa, haji gitu juga. Haji, tuan-tuan pergi buat haji, ada ihram, semayang ada ihram, takbiratul ihram. Mana dalam solat ada ibadat haji. Bila takbir saja Allahu Akbar, maka sebelum dengan selepas takbir, segala yang sebelum tak boleh buat di dalam selepas daripada takbiratul ihram. Nak cakap tak boleh, nak itu, nak ini, nak gerak, nak paling, nak ke mana-mana tak boleh. Adapun ihram boleh je, pakai ihram siap-siap pergi duduk buat, tak payah berzikir, duduk di tanah Arafah pun duduk sembang juga, tak ada apa-apa, haji beres. Tapi solat tak boleh. Nak beritahu solat ni besar kedudukan dia, tengok depan nanti dia sebut.
Tu dalam solat tu ada semua. Dalam tu ada zikir, dalam tu ada satu amalan yang paling besar, iaitu menghina diri di depan Tuhan. Meletak anggota yang paling mulia di tempat yang paling rendah sekali. Anggota yang paling mulia, wajah kita, letak di tempat yang paling rendah sekali, dan meninggikan tempat yang tak sepatutnya, punggung. Punggung patutnya duduk bawah lah. Kepala duduk atas, tu biasa tubuh badan kita. Tapi waktu semayang, saat itulah paling dekat sekali dengan Allah Ta'ala. Saat kita letak muka rendah sekali, punggung duduk tinggi daripada muka. Nabi kata saat itulah saat yang paling dekat engkau dengan Allah Ta'ala. Maka Nabi kata perbanyakkan doa. Di mana? Dalam sujud. Terutamanya sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir. Jangan duduk lama-lama kalau berjemaah. Seorang diri ikut nak mati dalam tu pun tak apa. Dalam berjemaah, rakyat orang belakang tu, ada orang yang asma mati dalam tu berat. Rakyat orang belakang. Qadar-qadar cukuplah berdoa dalam sujud tu. Baik. Tu dalam solat istimewanya, ada semua ibadat yang lain lagi. Baik. Menuntut, menuntut tu buang ta. Menentu je jadi. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut solat, tak sebut puasa? Puasa pun nak kena sabar juga. Bukan senang nak puasa ni. Tu yang kita puasa Ramadan je. Ramadan je puasa tunggu, puasa tahun depan pula Ramadan. Tahun ni dah lah puasa dalam PKP. Tahun depan tak tahu lagi. Tu payah nak puasa tu. Duduk di rumah puahnya, boringnya. Nak keluar rumah pun tak boleh. Nak pergi bazar, bazar tak ada. Nasib baik ada Panda Food je. Nasib baik ada apa? Ada Grab Food dan sebagainya. Bolehlah order petang-petang, sukanya tengok motor mari hantar makanan. Sukanya buka Facebook tengok Gombak Food Delivery ada. Duk tengok nanti tiap-tiap hari. Puas boring duduk dalam rumah. Tu tahun ni, tapi sabar. Kenapa Allah Ta'ala tak guna ibadat puasa? Ista'inu bis sabri was siyam. Tak, Allah Ta'ala guna solat. Tu yang nak bagi tahu. Menentu Allah. Gitu. Sebab tu dia maksud dia menentu. Menentu Allah akan sebut tu. Sebut semayang saja, tak sebut yang lain. Sabar dan semayang. Kenapa Allah Ta'ala highlight sini? Tu menentu situ highlight bahasa standard tuan-tuan orang Kuala Lumpur. Menentu Allah akan sebut tu, sebutnya semayang dengan kerana apa? Berulangnya solat dan besarnya solat pada agama. Tu semayang dan apa? Semayang ataupun solat tu sesuatu yang sangat besar di sisi agama. Tu payah nak buat. Kalau kita semayang seorang diri kak, laju-laju kita semayang dah. 4 rakaat 3 minit siap dah. 4 rakaat 3 minit siap. Sebab apa? Seorang diri. Kita seorang-seorang duduk atas jalan raya, mesti laju bawa motor, bawa kereta. Tapi kalau berjemaah ramai-ramai, mana boleh nak bawa laju-laju. Kereta banyak, nak menyelit. Kita bukan jenis apa? Kita bukan racer kita. Lalu ikutlah orang lain, orang slow di depan, kita pun slow juga. Imam slow depan, kita pun slow. Apalah imam ni lambat sangat baca. Orang baca subhana rabbiyal a'la sekali sudahlah, sunat je pun dia duk main dalam hati dia. Imam ni baca slow, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Baca dengan penuh tertib, terning, persembah pada Tuhan, guys, sembahyang ni. Tapi bagi kita orang yang dah cekak takkan nak baca begitu, dia kata subhan gitu sudah. Tu kita seorang diri, bukan senang nak sembahyang ni. Sepatutnya dipersembahkan sembahyang ni dengan sebaik-baik persembahan. Sebab ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu nak beritahu nafsu kita. Nafsu kita, sebab tu nafsu kita ni digelar sebagai sobi. Kenapa sobi? Sobi ni budak yang apa? Yang ada keinginan apa dia nak buat, dia akan buat. Dia tak mikir panjang dah. Nafsu ni ibarat gitulah, ibarat budak kecil. Apa benda pun dia nak buat, dia tak kira tempat orang ramai, tak orang ramai. Dia tak kira dah malu ke tak malu ayah dia. Mana ada dia mikir.
Dia gelepar dalam pasar raya, dia nak mainan. Dia tak kira dah. Kita malu lah. Kita duk buka beg 10 kali, buka dompet 10 kali. Tak cukup ni. Duit tak bawa banyak, kad pun tak ada itu. Tapi anak duk gelepar, nak macam mana ni? Last sekali pun lah link kau. Tapi budak nak beritahu perangai budak gitu. Kita gitu, bergelepar ni nak balik ni. Bergelepar nak keluar daripada masjid ni. Tak nak aku dengan kuliah. Tapi kita sobat tu kata kurung tu. Kurung, tunggu jugalah tunggu. Nak semayang isyak ustaz ni biasa tak lama. Okey. Ustaz ni lama. Jom kita pergi masjid lain. Di masjid lain apa dah. Balik rumah terus dah. Cuma nak cerita perangai nafsu kita. Kalau kita tak ajar serupa dengan budak. Walaupun tua. Walaupun body kita tua 60 70 dah perangai serupa budak-budak. Boleh tengok luar ramai tu orang tua-tua dah perangai serupa budak lagi. Kita sendiri pun kata tak sedar dirinya, tapi tak keluar mulut dalam hati duk telitah, tak sedar diri, kesian pula dia. Simpatinya kita tengok orang tua perangai budak. Kalau budak perangai orang tua, tu bagus. Budak perangai orang tua, budak lagi, muda lagi, tapi ibadat penuh dengan tertib. Apa-apa pun tertib, temu dengan orang tua, hormat orang tua, bagi salam pada orang tua. Kita kata bagus betul budak ni. Tak padan ngomong. Gitu ibarat dia orang tua yang tak padan ngomong. Umur 70, nak mati esok lusa dah. Tapi semayang masya-Allah. Sujud nampak lurah punggung. Spender lain, seluar spender boleh tahu warna apa orang belakang. Tu nak beritahu kita hari ni tak ambil beratnya soal beramal ibadat ni. Tu dicucuk hidung oleh nafsu tu jadi gitu. Tak berasa penting mengaji ilmu agama. Padahal ilmu agama ni sangat-sangat guna di akhirat nanti. Nama pun Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Hari tu hari guna agama. Tak guna dah undang-undang Malaysia ni, tak guna. Guna agama. Yaumiddin maknanya hari yang menggunakan agama. Dah kalau sini kita tak peduli agama, sana baru nak pergi cari agama. Jawab dia tak kena tempat lah. Sini dululah kena guna agamanya, barulah diadili dengan agama di sana. Kira tengok banyak amal yang agama suruh kita buat, yang agama larang kita tinggal. Ya, berbetulan dengan sifat agama di sini, sifat agama di akhirat nanti. Baik. Tu nafsu kita. Kena ajar, kena kekang dia. Saya selalu sebut, nafsu kita ni ibarat kuda yang liar. Kalau kita tak kekang dia, sampai bila-bila lah dia liar. Tak ajar dia bangun, tak akan bangun dia. Ajar dia bangun subuh pukul 6.30. Pukul 6.30 dia sampai ketua pukul 6.30. Tapi kalau ajar pukul 5 bangun, pukul 5 dia bangun. Jangan ajar pukul 4 terus. Ajar pukul 5 dulu, 5.30 kau. 5.30 sempat lagi witir 1 rakaat contoh. Tak apalah 1 rakaat dulu. Lepas tu awal sikit pukul 5 suku, sempat 3 rakaat witir. Lepas tu awal lagi pukul 5 sempat tahajud 2 rakaat witir 3 rakaat. Lepas tu awal lagi 4.45. Dia mari makin sedap masa tu kita duduk bersendirian. Waktu kemuncak tu, maka masa tu siapa saja masuk, mata kita akan celek, automatik dia akan celek sendiri. Tubuh pun berasa ringan untuk bangkit. Tapi nak kena mujahadah sebab kuda liar. Selagi mana kita tak tunggang dia, pegang hidung dia, jawab dia duduk liar situlah. Kita kena ikhtiar untuk menjadikan dia jinak. Baik. Kata Allah Ta'ala, menentu Allah dia akan sebut nyonya solat tu, semayang tu, dengan kerana berulang-ulang semayang ni kita buat tiap-tiap hari. Dan besar solat ni pada agama. Tu di antara amalan yang pertama dihitung oleh Allah Ta'ala ialah solat lah. Baik. Innallaha ma'as sabirin. Kerana bahawasanya, tu dipanggil inna menempati illah, dipanggil. Kenapa Allah Ta'ala ni suruh kita bersabar? Sebabnya, gitu.
Innallaha, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu serta segala orang yang banyak sabar. Kalau ikut terjemahan ayat, tak payah bubuh banyak. Gitu. Maknanya kalau ikut ayat tu, as-sabir, jamak dia sabirina, tak payah bubuh kalimah banyak dalam terjemahan. Kalau kalimah banyak ni, Allah Ta'ala akan guna kataan sabur. Itu baru banyak sabar. Tapi kalau guna sabir, maknanya orang yang sabar. Cukup dah. Tapi kalau tuan-tuan nak kekalkan juga pun tak ada masalah. Cuma nak sebutnya alih bahasa, kalau kita ambil daripada kalimah asal dia sabir, tak perlu kepada banyak. Gitu. Bahawasanya Allah Ta'ala itu serta segala orang yang sabar. Dia nak hurai serta tu. Sebab dengar kalimah serta ni, macam Allah Ta'ala pun bertempat juga. Serta, sebab tu ujung tu dia tolak tu. Dengan pertolongan. Mana dengan pertolongan ni? Tak ada dah dalam ayat tu. Habis tu muallif pengarang kitab ni bubuh dengan pertolongan tu, nak tolak tu. Nak tolak kita daripada faham serta tu, serta bertempat. Mana kita duduk, Allah Ta'ala serta dengan kita. Maknanya kita duduk masjid, Allah Ta'ala duduk masjid. Kita duduk di rumah, Allah Ta'ala duduk di rumah. Kita duduk di tempat kerja, Allah Ta'ala duduk di tempat kerja. Kita duduk dalam kereta, Allah Ta'ala duduk dalam kereta. Gitu ke? Itu dia nak beritahu tu. Serta tu maksud apa? Serta bertempat ke? Tak. Serta tu maksud dia dengan pertolongnya. Gitu. Tengok Ahlus Sunnah jaga tu kan. Cermat Ahlus Sunnah ni. Kita tinggal Ahlus Sunnah tu yang kata Tuhan duduk sila macam-macam tu. Tengok Ahlus Sunnah cermat, dia jaga Allah Ta'ala. Kalau kita terima serta ni bertempat, nak letak mana ayat-ayat yang lain lagi? Laisa kamitslihi syai' tu. Sedangkan aina tu ada selepas adanya Allah. Liman ayyana aina tu. Aina ni maknanya soal ataupun kata soal yang diguna untuk tanya tentang tempat. Bila adanya aina ni? Selepas adanya segala makhluk dah. Baru mari bahasa aina tu. Dah takkan kita nak letak aina tu pada Allah Ta'ala juga. Di mana tempat Allah Ta'ala duduk? Tanya di mana tu tak kena dah. Tu ulama nak beritahu, tanya di mana Allah tu tak kena dah. Sebab apa? Aina ni mari lepas Allah Ta'ala dah. Bukan untuk tanya dia yang menjadikan aina. Nak tanya makhluk aina. Gitu. Tu dalam usuluddin lah ceritanya. Baik. Tu ilmu usuluddin ada juga dalam Quran ni. Mana tadi? Dengan pertolongan, maknanya tolak bertempat. Tu Allah Ta'ala serta tu serta dengan pertolongan. Dia serta ni ada dua makna. Satu dengan makna tahu, satu dengan makna tolong. Sini dengan makna tolong. Satu lagi dengan makna tahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Terjemah perkataan ma'a juga. Wa huwa ma'akum. Sini innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama ataupun beserta segala orang yang sabar. Beserta sini dengan makna tolong orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain, wa huwa ma'akum, dia berserta kamu ataupun bersama dengan kamu. Ainama kuntum, di mana saja kamu berada. Serta situ, serta tempat? Tidak. Serta situ dengan makna tahu. Tu serta dengan dua makna. Satu serta dengan makna tahu, satu serta dengan makna tolong. Gitu. Baik. Bahwasanya Allah Ta'ala itu serta segala orang yang sabar dengan pertolongnya, yakni serta dengan pertolongan Allah Ta'ala. Pada siapa? Pada orang-orang yang sabar. Baik. Kemudian Allah Ta'ala perintah lagi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kata Allah, dan jangan kamu kata. Ini Allah Ta'ala larang sama sekali. Allah Ta'ala larang. Jangan sebut.
Dan jangan kamu kata bagi mereka yang dibunuh, yakni bagi mereka yang mati pada perang, yakni pada medan perang sabilillah, iaitu meninggikan agama Allah. Atau perang sabilillah tu maknanya perang untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Jangan kata apa? Jangan kata orang-orang yang dibunuh pada jalan ataupun pada perang meninggikan agama Allah Ta'ala itu, jangan kata mereka itu mati. Allah Ta'ala larang sama sekali kita kata orang yang mati pada jalan Allah Ta'ala tu adalah mati. Habis tu nak kata apa? Allah Ta'ala kata bal ahya. Tu Allah Ta'ala kata tetapi mereka itu, mereka yang dibunuh pada perang sabilillah tu, hidup segala ruh mereka itu. Ahya tu maknanya hidup. Hidup segala ruh mereka itu. Ruh lah, jasad memang matilah. Jasad memang tak bernyawa lah, dikebumikan, duduk dalam tanah lah. Ataupun kalau hilang pun hilang lah, kalau hancur pun hancur lah. Tu jasad. Tapi ruh mereka yang terbunuh di jalan di perang sabil itu, Allah Ta'ala kata hidup segala ruh mereka itu. Di mana hidup dia? Pada dalam hawasil. Hawasil itu bahasa Arab sebutir. Apa benda hawasil ni? Dia terjemah tubuh burung yang hijau. Tubuh burung yang hijau. Hawasil ni tidak tubuh betul-betul tubuh. Hawasil ni tempat burung simpan makanan dia. Kita panggil apa tau? Burung ni dia ada tempat simpan makan. Bawah ni je. Dipanggil apa? Kemeruh. Temeruh. Apa nama tak tahu lah. Bahasa Kuala Lumpur. Tapi nak beritahunya di tempat makan tu lah. Tempat haiwan burung ni menyimpan makanan dia. Gitu. Ruh orang-orang yang mati syahid ni, dia berada di situ. Ni terjemuh daripada hadis sahih ni. Ni walaupun dia tak tulis ni hadis sahih Muslim, tapi kita boleh tahu dalam hadis sahih Muslim cerita tentang ni. Orang yang mati syahid, roh dia akan dihimpunkan di dalam hawasil. Hawasil ni apa? Tubuh burung. Tu burung tu warna apa? Warna hijau. Tubuh tu maknanya tempat apa? Tempat simpan makanan burung tu. Burung tu yang berwarna hijau. Ni hadis sahih Muslim cerita. Cuma dia tak bawa hadis, dia tak bawa matan hadis, dia terus terjemuh. Terbang ia burung tu. Terbang tu maksudnya round. Pusing dia. Burung tu di dalam syurga. Di mana tempat kehendaki ia burung, maka burung jadi seperti sangkar bagi ruh kerana hadis yang demikian itu. Ada hadis sahih Muslim cerita tentang ni. Maknanya burung tu ibarat seperti sangkar. Adapun ruh orang yang mati syahid ni duduk di dalam hawasil itu. Duduk dalam hawasil itu ibarat seperti apa? Kapal terbang yang kita boleh lihat daripada dalam apa yang berlaku di luar. Pusing dalam syurga, tuan-tuan. Bayangkan syurga arduhas samawati wal ard. Lebar dia langit bumi. Langit tak tahu duduk mana. Lebar Allah Ta'ala tak payah cerita lah panjangnya. Kalau lebar dia antara langit bumi, panjang mesti panjang daripada lebar. Formula dia gitu dah. Tak ada panjang lebih pendek daripada lebar. Kalau panjang lebih pendek daripada lebar, dia lah lebarnya. Allah Ta'ala kata lebar syurga tu langit bumi. Maknanya panjang tak tahu sepanjang mana. Duk musing tengok segala nikmat tu. Kita yang yang tak meninggal lagi ni, orang yang syahid ni dia duduk menikmati dah nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga. Duk musing tengok nikmat yang ada dalam syurga tu. Ibarat kita pusing dunia lah, naik kapal terbang, suka kan, boleh tengok tempat orang ni. Begitulah ibaratnya orang yang mati syahid ni, istimewanya dia. Sebab tu disebut dalam hadis orang yang mati syahid ni minta supaya hidup balik. Orang yang mati syahid ni minta dengan Allah Ta'ala supaya dihidupkan balik. Sebab apa? Nak rasa lagi mati sekali lagi syahid pula.
Kita nak juga hidup, nak buat amal. Lepas selepas daripada tengok seksa neraka, dengar sendiri seksa dalam neraka, farji'na na'mal salihan, nak hidup semula di dunia sebab apa? Nak buat amal soleh. Tu orang-orang yang ada dosa. Orang yang mati syahid nak hidup juga, tapi nak hidup tu sebab nak berperang semula, kemudian nak mati dibunuh semula oleh orang kafir, maknanya nak syahid semula, nak rasa balik, nak kecap balik nikmat mati syahid tu. Tu orang yang mati syahid, besarnya pahala andai seseorang itu tahu mati syahid tu. Baik. Mana tadi? Kerana hadis yang demikian itu, kerana ada hadis yang menyebutkan yang demikian tu. Walakin la tash'urun, dan tetapi kamu tiada ketahui hakikat barang yang mereka itu padanya. Cuma kita lah tak tahu apa yang berlaku kepada orang yang mati syahid tu, nikmat yang besar yang mereka kecap selepas daripada mati. Baik. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah, demi Allah, tambah dan sebutir sebab ada waw, dan demi Allah gitu. Dan demi Allah, sungguhnya kami hendak cuba akan kamu dengan suatu. Bisyai'in tu terjemah dia ialah suatu. Syai' ni dengan makna suatu, suatu tu dengan makna sedikit. Itu. Sikit je Allah Ta'ala nak uji. Baik, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan demi Allah sungguhnya kami hendak cuba. Cuba ni, cuba ataupun kita panggil uji. Uji ni sebab kita nak tahu. Orang ambil ujian memandu, kan? Ambil ujian memandu, ada JPJ sebelah. Sebab dia nak tahu kita ni orang yang cekap kau tak cekap lagi dah. Memandu, patuh ke tak patuh peraturan yang kita duk belajar ambil ujian bertulis tu. Dia punya kalut tak pakai tali pinggang keledar. DPJ duk ambil tanda tali pinggang keledar tak pakai, segena tak bagi. Tu dia nak tahu kita. Supaya kita di sekolah kenapa ada ujian? Tiap-tiap tahun ada ujian. 3 kali setahun ada ujian. Kenapa buat ujian ni? Cikgu-cikgu nak tahu anak murid dia ni faham atau tak faham silibus yang belajar. 3 tahun sekali 3 tahun ada periksa budak tingkatan budak sekolah menengah. Tingkatan 3 periksa, tingkatan 5 periksa, masuk U periksa lagi. Tak habis-habis dengan periksa ujian ni. Sebab nak tahu tahap itu. Habis tu Allah Ta'ala ni uji hamba-hamba dia ni, dia tak tahu ke? Tengok depan dia cerita. Takut kita faham gitu juga. Sebab Allah Ta'ala sebut sini, dan kami nak uji. Nanti kita duk mikir supaya kita juga tak tahu, maka kita puji. Mah gitu juga. Orang nak tahu mah ni asli ke tak asli, bakar dia. Orang yang orang yang biasa dengan mah dia tahu ni mah berapa bila letak atas api. Ya ke tidak tahu ni cerita ni. Cuma nak beritahunya gitu lah. Kita test tu boleh. Kita nak tahu bini kita ni betul-betul ke tidak sayang pada kita, kena uji. Sahabat kita betul ke tak jujur dengan kita uji dia. Kita provoke dia tu sebab nak uji dia, betul ke tidak dia dengan kita ni jujur. Begitu ibaratnya kita buat ujian sebab kita nak tahu. Adapun Allah Ta'ala, tengok depan dia cerita. Dan demi Allah sungguhnya kami hendak cuba akan kamu dengan suatu, yakni dengan sedikit, daripada ketakutan, daripada seteru. Itu satu Allah Ta'ala uji tu. Uji tu ialah nak menzahirkan gitu. Bawah tu kalau tuan-tuan tengok 2, 3, 4. Baris yang keempat daripada ayat walanabluwannakum tu. Maka kami hendak lihat. Maka kami hendak lihat tu maksud dia ialah Allah Ta'ala nak menzahirkan pengetahuan dia.
Yang dia ni tahu sejak azali. Ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu ni kalau mengaji dalam usuluddin, ilmu ni dia ada ta'alluq tanjizi qadim. Maknanya ilmu Allah Ta'ala ni tahu sejak azali lagi. Manusia ni manusia yang sabar, manusia ni yang tak sabar, apa saja yang nak berlaku dalam hidup kita, baik buruk dan sebagainya, semua maklum di sisi Allah Ta'ala. Tak uji pun dia tahu. Habis tu dia uji juga tu dengan wak mari sedikit daripada takut, wak mari lapar, wak mari kurang harta dan sebagainya tu. Semua tu nak menzahirkan ilmu Allah Ta'ala, ilmu yang ada di dia tu dia nak zahirkan di kita. Supaya kita tahu yang ada di dalam ilmu dia tu begitulah yang dia naknya. Hari ni kita diuji dengan apa? Katakanlah gagal dalam peperiksaan contoh. Benda tu Allah Ta'ala tak tahu kok. Kita gagal bila? Tahun 2020. Allah Ta'ala baru tahu hari ni kok kita gagal 20 dalam periksa tahun 2020. Tak, Allah Ta'ala tahu sejak azali lagi. Tiada permulaan pun dalam tahu Allah Ta'ala. Habis tu kenapa dia uji kita dengan gagah ini? Dia nak suruh kita tahu bahawa apa yang dia tahu dah dalam ilmu dia tu mung akan gagah hari ni. Kalau tak sampai bila-bila kita tak tahu. Sebab tu dia perzahirkan, dia nak suruh kita tahu apa yang ada di dalam ilmu dia. Hari ni tarikh sekian-sekian, jam sekian-sekian, meninggal orang yang kita kasih. Ayah kita meninggal, mak kita meninggal. Allah Ta'ala baru tahu ke ayah kita nak meninggal ini? Tak, dia tahu lama dah. Kita je baru tahu. Tahu tu, tahu apa yang dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala sejak azali. Gitu. Baik. Isyak dah ni kalau nak berhenti pun boleh dah. Kalau ikut SOP dia suruh berhenti ni, setengah masjid, bila tu bangun diri lalu, tarik meja tu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Tu kita sambung dalam kuliah yang akan datang.